berkaitan tajuk besar dia Aqabatul Bawa'is. Bagaimana nak membangkitkan semangat kita untuk buat ibadat, mencari kekuatan untuk menolak maksiat. Bawa'is ni membangkitkan semangat untuk beramal. Kata Imam Ghazali, perlu ada dua unsur yang besar. Yang pertamanya raja, yang keduanya khauf. Raja ni makna kata mengharapkan balasan baik daripada Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhan dia di akhirat besok dalam keadaan Tuhan redha kita. Siapa bercita-cita mengharapkan macam tu, jalannya falyamal amalan salihan. Kenalah dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Bila ada harapan nak jumpa Tuhan di akhirat dalam keadaan Tuhan redha, membangkitkan semangat untuk buat amal soleh. Mengharapkan dapat hasil padi yang lumayan, membangkitkan semangat bersungguh-sungguh tanam padi, tajak bendang, bubuh baja dan sebagainya. Apa saja cita-cita tuan-tuan, harapkan sesuatu, ini akan membangkitkan semangat untuk bekerja. Lepas tu orang tak ada cita-cita, dia tak nak buat apa. Orang ada cita-cita yang tinggi, maka dia akan buat kerja yang hebat. Ini memang macam tu dah. Itu makna raja, mengharapkan balasan baik daripada Allah. Kalau sungguh-sungguh sifat raja ni tertanam dalam hati, membangkitkan kita semangat untuk buat ibadat. Kita yakin sungguh-sungguh mayang tahajud ni satu amalan yang mulia, boleh menerangkan hati, menerangkan kubur, menerangkan jambatan siratal mustaqim. Kalau seorang pendakwah untuk menjadikan dakwahnya berkesan, dia perlu bangkit mayang tahajud. Ada keberkatan yang tinggi, macam-macam lagi. Kalau kita mengharapkan nak dapat macam tu, dia akan membangkitkan semangat bangun tengah malam. Seseorang yang faham tentang makna kata tentang kelebihan orang hafal Quran, dia yakin betul-betul hadis Nabi ni. Nabi kata, pada malam aku dimi'rajkan ke langit, aku dengar Allah Ta'ala berfirman, Ya Muhammad, wahai Muhammad, hamilul Quran, la yu'azzabun wa la yuhasabuna yawmal qiyamah. Orang yang hafal Quran ni, dia tidak akan dihisab, takkan diazab pada hari kiamat. Hafiz ni bighairi hisab, melintas siratul mustaqim dengan tak ada hisab. Hisab pun tak ada, azab pun tak ada. Ya Muhammad, hamlatul Quran iza mata tabki alais samawati wal ardi wal malaikati. Wahai Muhammad, orang hafal Quran kalau dia mati, menangis seluruh isi langit dan isi bumi. Menangis seluruh para malaikat aku. Malaikat pun menangis, punya sayang dekat orang hafal Quran. Nabi pun menangis. Dalam peristiwa Bir Ma'unah, 40 orang hufaz dibunuh, Nabi menangis. Setiap kali sembahyang, Nabi baca Qunut Nazilah. Tu orang hafal Quran menjadi sayang oleh langit dan bumi dan segala malaikat. Kita nak jadi seorang hafiz. Kalau semangat dia betul-betul nak jadi hafiz, dia akan sanggup menanggung kesusahan. Bukan senang hafal Quran, lagi penghujung lagi payah. 1-2 juzuk bukan mudah, pergi sampai 15-20 nak ulang lagi. Ulang dipanggil manzil, nak ulang yang terdekat dipanggil sabak, nak apa yang baru dipanggil sabki. Bukan kerja senang tuan. Kerja senang akan jadi mudah bila kita ada satu pengharapan yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Itu nama raja. Yang kedua, kena ada khauf. Dia terang dah lebih kurang apa itu khauf. Khauf tu takut akan masa depan kita.
Takut selepas mati apa yang kita akan jumpa. Yang ni yang bersungguh-sungguh kita buat ibadat, meninggalkan maksiat. Takut akibat yang akan kita timpa, diterima besok masuk kubur di alam akhirat. Ini menyebabkan kita berjauh daripada maksiat dan bersegera mengerjakan taat. Raja dan khauf ni dua unsur yang penting untuk menjadikan kita seorang hamba yang istiqamah dalam mengerjakan ibadat. Ini Imam Ghazali ambil sedikit pandangan ulama-ulama tentang masalah khauf. Kata Ibrahim bin Sufyan rahimahullah ta'ala, bermula khauf itu apabila diam pada hati. Bila sifat khauf ni terjunam dalam hati sanubari kita, dia duduk dalam hati kita, apa jadi? Terbakarnya akan segala tempat keinginan. Takut ni akan bakar segala apa yang kita ingin. Nafsu ingin tu dibakarnya. Kalau kita tidak ada sifat khauf, sifat takut kepada Allah Ta'ala, kita akan terikut-ikut kehendak nafsu. Tapi kalau perasaan takut tu ada dalam diri kita, dia akan sekat dan halang kehendak-kehendak nafsu. Dibakarnya tu, dihalangnya segala keinginan nafsu, kerana takut balasan daripada Allah Ta'ala. Tengok aurat perempuan, dipaku mata kita dengan paku api neraka. Paku api neraka, putih rokok pun tak larat. Ambil putih rokok, cucur mata tengok. Dia nak paku dengan api neraka. Orang yang mendedahkan aurat rambutnya dilihat oleh lelaki, dia rebus. Nabi kata, aku tengok orang tu dia rebus rambutnya hingga menggelegak otaknya. Kalau betul-betul kita yakin hadis ni membawa kita takut pada Allah Ta'ala, tak berani buka aurat. Contohnya macam tu. Innamal mu'minuna iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman sebut nama Allah, gemetar hatinya kerana takutkan Allah. Allahu Akbar, dung dung dung, dada dia bergegar, takut. Kalau sifat takut tu ada dalam dada dia, dia akan panggil, dia akan sahut panggilan Allah Ta'ala. Mana orang pegang mic terus azan hayya 'alas solah, mana ada hayya 'alas solah terus. Dia mula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dalam dada kita ni ada raja, ada khauf, ada iman, orang yang betul-betul membesarkan Allah, bila sebut Allahu Akbar, dia akan rasa terpanggil, akan tersentuh hati dia bila dipanggil, diajak. Tak cukup dengan itu, disebut pula dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau betul-betul kita mentauhidkan Allah, betul-betul kita berasulkan Muhammad SAW, bila disebut dua kalimah syahadah, kita akan rasa terpanggil. Apa ni? Apa dia ni? Hayya 'alas solah, marilah semayang. Dia akan tinggal kerja-kerja dia, mesahut seruan ilahi. Dia akan datang ke masjid, semayang berjamaah. Dia utamakan panggilan Allah daripada panggilan nafsu, kerja-kerja lain. Begitu kedudukan dia, tuan-tuan. Orang beriman, kalau ada khauf dan raja yang terjunam dalam hatinya, dia akan rasa terpanggil. Sebab itulah kata Imam Ghazali, kalau Allah kasyaf kamu, kamu akan lihat manusia sekarang ni, zaman dia 1000 tahun dulu. Imam Ghazali ni bukan baru 1000 tahun dulu. Kitab ni berumur 1000 tahun. Dia punya kandungan dia. Zaman Imam Ghazali, Imam Ghazali kata, kalau Allah kasyaf kamu, kamu sedang melihat manusia sedang rokok dan sujud di hadapan syaitan, di hadapan nafsu dia. Dia utamakan panggilan nafsu, panggilan syaitan daripada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat tak peduli panggilan Allah untuk pergi masjid. Dia buat tak peduli, tuan-tuan. Tu satu hari, tuan-tuan, saya khutbah jemaah di Sungai Petani.